Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi kekuatan, kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat hingga kita mampu untuk meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah di muka bumi. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung pengajian kita di dalam tafsir surah An-Nur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini insyaAllah kita akan masuk dalam perbahasan yang berikutnya, iaitu pada ayat 30 dan 31 daripada surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang ke-24, surah jenis Madaniyah. Dia berada di dalam juzuk 18. Ayat yang ke-30 dan 31, Allah membicarakan satu hukum pula berkaitan dengan hubungan kita sesama makhluk, hubungan sesama manusia, adab pergaulan kita sesama manusia yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, surah An-Nur di dalamnya terdapat banyak adab-adab ataupun tata cara yang Allah kemukakan dalam perhubungan kita sesama manusia. Jadi pada ayat 30 dan 31 Allah membicarakan hukum berkaitan dengan nazar dan hijab. Nazar iaitu masalah pandangan, sama ada pandangan antara seorang lelaki dengan seorang lelaki, seorang lelaki dengan seorang perempuan, ataupun perempuan dengan lelaki. Bagaimanakah hukum, bagaimanakah tata cara yang Allah kemukakan di dalam surah An-Nur ini? Semua ini tak lain tak bukan untuk menjaga maruah, menjaga kemaslahatan ummah dalam hidup mereka. Jadi ayat 30, 31 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن
أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Panjang, banyak dengung. Yang terdapat perkataan dhamir yang cukup banyak sampai disebut 25 ganti nama yang disebut di dalam ayat ini, terbanyak di dalam Al-Quran. Baik, kita tengok ayat yang pendek dulu. Ayat 30. Itu Allah berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Itu Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, orang-orang lelaki yang beriman, yaghuddu min absarihim, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menyekat, merendahkan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, demikian itu lebih suci, lebih bersih bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasna'un, sesungguhnya Allah amat-amat mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah masuk, wa qul lil mu'minat, katakanlah wahai Muhammad bagi perempuan-perempuan yang beriman. Ayat pertama tadi, katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman. Sama juga, yaghudna min absarihin, hendaklah mereka merendahkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahum, hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka, faras-faras mereka, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah mereka menzahirkan perhiasan mereka melainkan apa yang terzahir daripadanya. Panjanglah kita terima, kita akan masuk sikit-sikitlah selepas ini. Baik, bila kita perhatikan kepada ayat yang 30, dengan yang mula ayat 30, Allah mengarahkan kepada Nabi supaya bercakap, bertutur, mengkhabarkan kepada orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Ayat ini dimulai dengan lelaki, yang qul lil mu'minin. Kan? Ini dua ayat ini, 30 dan 31, ayat berkaitan jaga pandangan. Jadi berkaitan menjaga pandangan ini, Allah mulai dengan lelaki. Kemudian ayat 31 Allah sebut pula arahan kepada perempuan agar menjaga pandangan. Kalau kita tengok di sudut susunan lah, kenapa tidak dimulakan, apa rahsia di sebalik dia? Faedah yang kita dapat daripada susunan ni, mulai dengan lelaki, kemudian baru perempuan. Boleh tak letak apa, lelaki perempuan dulu, kemudian lelaki? Ya, tak ada masalah. Tapi daripada sudut susunan juga menggambarkan kemukjizatan Al-Quran. Sebab orang lelaki ni dia susah nak jaga pandangan berbanding dengan orang perempuan. Sebab orang lelaki kalau kita tengok ni, bini ada, tapi orang itu duduk usyar lagi berbeza dengan perempuan. Bila mana mereka sudah mempunyai suami, mereka dah tak bijak dah benda-benda tu. Seorang lelaki sudah beristeri, dia masih dia tengok lagi sebab apa? Nak pasang yang kedua, kan? Nak pasang yang ketiga. Ada perempuan bila dia sudah bersuami, dia tak bijak lah, dia tak tengok lagi. Jadi agak terbuka luas kepada lelaki. Allah sebut dengan apa?
wahai orang-orang lelaki yang beriman, tundukkan pandangan. Yang kedua, berusaha orang perempuan juga kena jaga pandangan. Sebab apa? Sebelum ini kita mempelajari ayat 28, 27, 28, 29, iaitu Allah mengajar kita tentang adab apabila kita nak bertandang ke rumah seseorang. Iaitu kita pernah ketuk, beri salam, minta izin. Tujuan apa? Tujuan untuk menjaga pandangan. Sebab pandangan ni dia terkesan. Dengan pandangan saja dia akan bah, dia terasa di tempat lain, dia rasa di hati, kemudian dia akan ada tindakan yang berikutnya dari pandangan. Allah subhanahu ya huddu min absarihim, rendahkan. Ya huddu macam tu kesannya itulah, takkan jalan jam tak. Mana rendahkan pandangan, bukan tengok mana orang. Maksud rendah pandangan apa? Menjaga pandangan daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud yaghuddu min absarihi. Kemudian ini arahan kepada apa? Orang mukmin lelaki, tundukkan sebahagian pandangan-pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan peliharalah, jagalah faraj mereka. Kalau kita tengok sudut bab uslub, Allah mulai dengan bab ghaddul basar, iaitu tundukkan pandangan. Kemudian Allah sebutnya hifzul farj, jaga faraj. Boleh tak nak susun letak apa jaga faraj dulu? Kita hak ni yang paling besar ya. Kau yang besar apa jaga faraj? Yang keduanya jaga pandangan, ni kecil sikit, tapi Allah mulai dengan bab jaga pandangan. Kemudian bab jaga kemaluan. Sebab apa? Apa rahsia di sebalik susunan tersebut? Rahsia didahulukan jaga pandangan ke atas jaga faraj. Sebab apa? Pandangan ini merupakan apa? Detik mula kepada apa? Berlakunya perkara yang lebih besar. Mula dengan pandang, kemudian ada senyum-senyum sikit, kan? Kemudian dia mula berutusan, fabtisamun, dia mula bersenyum, dan dia akan terus kepada perkara-perkara yang berikutnya. Sebab dia bermula dengan pandangan. Bila Allah sebut pandangan, kemudian selepas itu baru berkaitan dengan bab zina. Sebab apa? Dia antara apa? Stamp untuk ataupun merupakan anak kunci berlaku perkara yang lebih buruk lagi. Dia disebut sebagai apa? Muqaddimah bagi perkara yang lebih berat lagi. Itu antara sudut susunan. Mulai dengan jaga pandangan, kemudian sebut jaga faraj. Baik. Jadi ayat ini Allah sebut qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, tundukkanlah pandanganmu, jagalah kemaluanmu. Pernah diceritakan, itu di zaman Nabi SAW, ada seorang lelaki, dia berjalan di jalannya di kota Madinah. Jalan, tiba-tiba dia terpandang kepada seorang perempuan. Wa nazarat ilaih, fa nazara ila imra'atin wa nazarat ilaih. Dia tengok lelaki ni, tengok perempuan tu tengok kepada dia. Ketika tu fawaswasa ilaihi syaitan, ada musuh dia ni pernah ikut kuda ni, usyak pun betul ni, dia mula ada detikkan. Hingga kan dia rasa apa? Rasa lain macam ni. Dia rasa ada karan lain macam. Akhirnya dia jalan sampai dia tengok dia berjalan di tepi dinding. Hingga apa? Laga dinding tersebut. Punya balik jalan. Tak bisa jumpa macam ni, kedebang laga. Hingga apa? Luka di kepalanya. Akhirnya dia kata, wallahi la aghsilu dam hatta ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alimahu amri. Aku tidak akan basuh darah ini sehinggalah aku bertemu dengan Rasulullah nak cerita bagaimana peristiwa ini berlaku. Akhirnya Nabi kata apa?
Nabi kata hadza uqubat dzambik, ini adalah akibat daripada kesalahanmu. Kemudian Allah turunkan ayat ini, qul lil mu'minina yaghuddu min absari. Yang antara sebab nuzul. Kan? Kita pun hari ni kalau buat mereka pun iklan macam iklan. Kita tengok orang iklan. Nampak iklan apa-apa punya besar. Buat kereta pun silap betul orang. Silap betul orang. Kan. Okay apa? Okay, pandangan. Memang pandangan ni cukup besar dan kesan yang cukup besar. Baik. Bila kita perhati kepada ayat ini, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Kita tengok secara harfiah dulu. Jadi ayat ini Allah kata apa? Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hamba kami yang beriman. Nampak? Seruan daripada Nabi ini, ucapan Nabi Allah arahkan tuju kepada orang-orang yang beriman. Tak disebut kepada linnas, qul linnas. Tapi katakan oleh wahai Muhammad kepada orang yang beriman. Apa rahsia dia? Kalau orang beriman ni bila mendengar seruan tersebut, dia rasa perasaan untuk patuh, perasaan untuk nak laksanakan arahan tersebut. Jadi Allah kata, tahan pandanganmu daripada perkara yang Allah haramkan. Maka jangan engkau pandang melainkan kepada apa yang Allah haruskan kepada kamu untuk memandang. Kemudian dalam ayat ini Allah sebut min. Yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Tidak ada perkataan min. Min ini dalam bahasa Arab disebut sebagai tabai, sebahagian. Tundukkan sebahagian pandanganmu. Tundukkan sebahagian pandanganmu. Mana sebahagian pandangan kita kena tunduk, kena jaga. Sebahagian lagi tidak jadi masalah. Jadi sini masalah memandang ni, ada pandangan yang dibolehkan, ada pandangan yang tidak dibolehkan. Jadi Allah sebut min, tundukkan sebahagian daripada pandangan-pandangan kamu, bukan keseluruhan. Apa maksud di sini? Ada sebahagian pandangan yang dibolehkan, yang diharuskan. Ada pandangan yang tidak dibolehkan. Al-aslu fin nazar al-ibahah. Asal pada pandang ni adalah harus. Tengok pemandangan, tengok Quran, tengok pemandangan yang cantik, ya boleh, tak ada masalah. Kecuali sebahagian-sebahagian pandangan yang lain yang Allah tidak benarkan, iaitu melihat kepada apa yang Allah perharamkan daripada melihat. Kemudian dalam masalah wa yahfazu furujahum, Allah tak sebut min. Jagalah, peliharalah sebahagian daripada faras kamu. Allah tak sebut tu. Kata jaga kemaluan kamu. Jadi dalam masalah kemaluan ni tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Kok ada sebahagian yang boleh, sebahagian ni tak boleh. Sebab al-aslu fil bud'i at-tahrim. Al-aslu fil farji at-tahrim. Asal pada farah itu adalah haram. Soal farah perempuan, hukum asalnya ada haram, tidak boleh kita terokai, melainkan setelah kita mendapat keizinan. Asalnya adalah haram. Boleh tak kita nak bersama dengan perempuan tanpa ada ikatan sah? Tak boleh. Asal tak, memang tak boleh. Melainkan setelah ada keizinan lah, ada perkara yang mengharuskan, iaitu dengan akad yang memperbolehkan. Al-aslu fil bud'i at-tahrim. Asal pada buduk ni, iaitu pada faras perempuan adalah haram. Apa nama maksud haram? Tak boleh buat perkara yang tidak sepatutnya, melainkan setelah dibenarkan. Ada pandangan asal pandangan adalah boleh tengok ni, kecuali benda yang Allah tidak benarkan. Jadi dalam masalah pandangan agak tawasuk, agak luas. Sebab benda yang kita pandang maknanya keharusan yang cukup banyak. Ini boleh. Kecuali ada 2-3 benda yang Allah tidak benarkan. Baik. Ini kaedah. Jadi apakah hukum pandangan? Secara khususnya ma hukmu an-nazari ila al-ajnabiyat. Apakah hukum memandang kepada perempuan asing, perempuan yang tidak ada kaitan? Inilah masalah pandangan ini, iaitu memandang kepada perempuan asing. Jadi hukumnya ialah tidak dibolehkan, kecuali dalam beberapa kes lah.
Tidak dibenarkan, tidak dihalalkan bagi lelaki untuk memandang kepada perempuan yang bukan isterinya, yang bukan mahramnya, kecuali pandangan yang dikecualikan sekali tengok ataupun tengok secara apa, secara tidak disengajakan, maka tidak menjadi kesalahan. Hingga kan Nabi kata apa? Nabi berkata kepada Ali, "Ya Ali, la tutbi'in nazrata an-nazrata fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah." Wahai Ali, jangan engkau perturutkan pandangan di atas pandangan. Sesungguhnya bagi kamu yang pertama dan bukan hak kamu untuk yang berikutnya. Itu sekali yang kita terpandang perempuan, itu je pusing balik. Jangan, oi, pusing lagi, oi, tengok lagi. Itu tak boleh. Fa innalakal ula. Yang pertama tu, okey, sebab tanpa disengajakan. Yang kedua itu bukan hak kamu lagi. Jangan kamu perturutkan satu pandangan, kemudian tengok lagi, kemudian tengok lagi. Lepas tu dia kata aku tak apa lagi tu kan tak. Tengok sekali tahan kau, jangan pusing. Sebab pusing yang kedua dah tak boleh dah. Bukan maksud tu, jangan apa, ramah sangat. Itu maksud dia. Ya Ali, la tusbi'in nazrata an-nazrata fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Baik, ini antara arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kesan dari pandangan memang kesannya cukup besar. Kesan yang besar ialah kepada hati manusia. Juga Nabi pernah memberi ingatan kepada para sahabat. Bila mana para sahabat ni duduk di jalan. Apa istilah duduk di jalan? Duduk kat stesen bas. Lepak kan, duduk honok je lah, sembang ikut bas. Kan? Duduk sembang macam-macam tajuk. Tajuk tu kira ikut-ikut apa perkataan akhir yang berhenti. Sembang baikkan, puk sebut perkataan burung kan. Kalau tempat burung lah, burung joy. Puk sembang bawa GST lah. Tu kata sembang dia bersangkut berdasarkan perkataan yang terakhir yang sebut. Macam tu kan. Tu kita boleh rek tu. Jadi bila dia duduk berjalan, Nabi bersabar. Nabi kata, iyyakum wal julusa ala turuqat. Elakkan, jauhkan duduk di atas jalan, duduk di tepi-tepi jalan. Boleh tak? Sahabat pun kata, Nabi kata elakkan, jauhkan daripada duduk-duduk lepak lah kan, sembang-sembang di jalan duduk. Kalau tu tak tunggu bas tak boleh, tunggu bas tu cerita lain. Tu nak tunggu bas, hanya duduk sembang kan. Seronok dia lah. Nampak kereta ni, pelik baru pula kereta ni. Dia dah bilang pelik. Kan? Kalau kita kecil-kecil dia bilang apa? Aku ambil nombor 4 dia bilang siapa dapat banyak. Dia bilang nombor dekat 2-3 jam. Seronok pergi jalan. Okay. Sebab apa? Tajuk dia kadang-kadang berubah berdasarkan apa yang lintas. Akhirnya sahabat kata, ya Rasulullah, la budda lana min majalisina natahaddatsu fiha. Kami ni tak dapat nak elak lah duduk lepak ni lah, nak sembang-sembang. Akhirnya Rasulullah kata apa? Kami ni tak dapat tidak lah untuk duduk kat kami ni, nak sembang, nak berbual, kadang-kadang duduk di jalan. Rasulullah kata apa? In abaitum, jika kamu enggan, fa'atu tariqa haqqahu, berikan kepada jalan hak dia. Jalan hak. Bukannya bayar rotek ke apa. Bila kita duduk di jalan, kita kena beri hak kita kepada jalan. Jalan pun ada hak dia. Apa hak jalan? Dia kata apa? In abaitum fa'atu tariqa haqqahu, berikan kepada jalan haknya. Qalu, sahabat berkata, wa ma haqq tariq ya Rasulullah, apa hak jalan? Apakah hak jalan wahai Rasulullah? Pertama Nabi kata ghaddul basar. Pertama apa? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Payah dia berjalan. Biasa duduk kat rumah kan. Kalau duduk tu tak boleh nak tengok orang duduk minta. Tak boleh nak tengok. Jambeh kau daripada orang di sini. Dia pusing lah. Jadi mereka dapat ghaddul basar yang pertama, tundukkan pandangan, wa kafful adha, tahan daripada apa? Menyakiti. Sama ada bentuk ucapan kan, atau menyakiti bentuk fizikal kan. Orang duduk lintas jalan ambil batu ni, orang tunjuk saja tak ada kerja.
Ataupun orang lintas duk katanya macam. Itu benda-benda yang agak menyakiti. Kerana dia dah macam menyebabkan orang kurang selesa. Jadi kita elakkan tahan daripada menyakitkan seseorang sama bentuk ucapan ataupun bentuk lah, berbentuk fizikal. Yang ketiganya kita waraddus salam, balas jawab salam. Kalau beri salam, jawab. Yang ketiganya wal amru bil ma'ruf, suruh dengan ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, tegah perkara munkar. Duk pergi jalan, nampak orang buat benda tak senonoh, lintas ke tu, ajak dia buat baik. Dia buat benda tak senonoh, halang dia. Dan nak duk pergi jalan lagi, Nabi bagi tak? Beri. Tapi dengan beberapa syarat, iaitu apabila kita dapat tunaikan hak yang lain. Kalau tak beh ada berjalan, tak boleh buat benda-benda ni, tak payah duk. Itu kesimpulannya. Sebab Nabi beri tak? Beri, tapi meletakkan beberapa syarat. Kalau kita tak mampu penuhi syarat tersebut, tak payah duduk. Itu kesimpulannya. Jadi apa tujuan supaya apa ditundukkan pandangan, iaitu sebagai apa? Satu dzari'ah, untuk menghalang daripada perkara yang lebih besar akibatnya, kesan yang lebih besar. Iaitu macam-macam lah bila kita tengok ni. Antaranya disebut dia akan menyebabkan dosa, dia juga merupakan apa? Jadi punca kepada berlakunya perkara fahisyah yang lebih besar. Sebahagian salafus salih berkata, an-nazaru sahmun summa ilal qalbi. Pandangan itu merupakan satu anak panah yang dilemparkan, yang diracunkan ke dalam, yang disuntik ke dalam hati manusia. Jadi sebab itulah dalam ayat ini Allah gabungkan dua. Pertama ghaddul basar, tundukkan pandangan. Yang kedua Allah sebut hifzul furuj, jaga kemaluan. Gabung sekali. Sebab dua ni soal ada berkaitan. Tengok mata, rasa tak lain kan. Mata rasa tak lain berasa juga. Tambah muda-muda kan. Tengok dia rasa. Kan. Dia faham kan? Okay, baik. Kemudian yang keduanya tadi sebut dah tentang ghaddul basar, tundukkan pandangan. Jadi soalannya, boleh tak kita memandang? Ya, memandang ni boleh. Bukan semua pandangan dilarang. Asal bagi pandangan adalah harus, melainkan beberapa pandangan yang tidak dibenarkan. Tengok besar boleh. Tengok masjid boleh. Tengok mak ayah kita boleh. Kecuali beberapa pandangan yang tidak dibenarkan. Sebab itu dalam ayat ini sebut min, tundukkan sebahagian daripada pandangan-pandangan. Baik, selesai lah. Orang tanya, boleh tak tengok perempuan? Boleh tak boleh? Boleh. Tengok mak kita. Kan? Kemudian yang kedua Allah sebut wa yahfazu furujahum, peliharalah, jagalah kemaluan-kemaluan mereka. Iaitu jaga kemaluan je lah. Duduk cari minyak apa kan, bukan masuk kutu jaga kan. Dia pun servis gelak ni, tak dah jaga. Bukan masuk kutu. Aku ni servis selalu dah. Bapa Tuhan kata apa? Jagalah faraj. Dia duduk faham tu, bukan masuk kutu. Jadi jaga faraj ni daripada melakukan perkara-perkara fahisyah, perkara-perkara keji. Contohnya zina. Contohnya jaga daripada melakukan perbuatan kaum Lut. Itu satu. Ada dua pandangan lah. Pertama yang mengatakan jaga faraj ini daripada perbuatan fahisyah, zina ataupun liwat. Yang keduanya ada mengatakan dikehendaki jaga faraj, iaitu tidak memandang kepadanya. Ada juga masuk tu. Jadi dua-dua boleh pakai lah. Sama ada jangan melakukan perkara yang diharamkan, ataupun dikehendaki menjaga faraj juga dengan maksud tidak memandang kepadanya. Jadi antara riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dia kata apa? Nabi kata apa? Ihfaz awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk. Jagalah aurat kamu, kemaluan kamu, melainkan daripada isteri kamu ataupun hamba sahaya kamu. Baik.
Kemudian ayat berikutnya Allah sebut apa tujuan supaya dijaga dua benda ini, mata dan kemaluan. Zalika azka lakum. Apakah hikmah daripada arahan tersebut? Arahan supaya menjaga pandangan, arahan supaya menjaga kemaluan. Allah kata zalika azka lahum. Sesungguhnya yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya menundukkan pandangan, memelihara zakat, memelihara kemaluan baik dan menyucikan bagi hati-hati mereka, dapat menjaga agama mereka. Dengan pandangan agama terpelihara, dengan pandangan hati terpelihara. Sebab apa? Bila kita melihat, seolah kita merakam. Bila kita merakam, maka banyaklah video kita. Macam tu seolah dia terbayang macam-macam. Jadi hingga dikatakan, ini bahasa ahli-ahli sufi, dia berkata apa? Man hafiza basaruhu awrathahu Allahu nuran fi basiratihi. Sesiapa yang menjaga pandangan mata ni lah, basar, maka Allah akan mewariskan kepada basirah. Basirah ni mata juga, tapi mata hati, nur. Orang yang menjaga pandangan ni, Allah kadang-kadang Allah akan memberi satu nur. Hingga disebut oleh para ulama, orang yang menjaga pandangan ni, Allah akan memberi kepadanya apa? Seolah dia pun dapat apa? Mampu untuk seolah ada satu ilham, ataupun ada satu boleh melihat benda-benda yang orang kata firasat. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah firasat orang-orang mukmin. Orang-orang yang menjaga pandangan, antaranya kebaikannya ataupun rahsia yang dapat daripada menjaga pandangan itu, Allah akan kurniakan kepadanya firasat. Firasat yang cukup tajam. Antaranya orang yang mempunyai kehebatan firasat, iaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Hingga kan satu hari bila Imam Syafi'i bersama dengan Muhammad bin Hasan, anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Mereka duduk dalam masjid. Bila mereka duduk masjid, lepas mayang tu, dapat duduk sembang-sembang, duduk bincang-bincang, ada seorang lelaki masuk dalam masjid. Bila masuk masjid, dia semayang, mereka ni duduk kata, Syafi'i kata, agak-agak ada tu, dia kerja apa? Cik, daripada perasa. Kan? Lepas tu Imam Hasan kata apa? Ahmad bin Hasan kata apa? Duk tengok-tengok dia ni lah. Dia ni tukang kayu. Dia tengok kan, tukang kayu. Imam Syafi'i kata apa? Antara ni baliklah. Dia kata dia ni muallimus sibyan. Dia kata apa? Najjar, tukang kayu. Orang kata apa? Imam Syafi'i kata apa? Muallimus sibyan. Dia ni apa? Guru kanak-kanak, mana guru sekolah tadika. Jadi dapat beza kan, bila sudah semayang, dia berhenti, dia jumpa lah dia kata, cik ni main daripada mana? Dia kata, saya ni bukan orang sini, saya apa, daripada kampung seberang kan, tak. Kerja apa? Saya dulu kerja tukang kayu. Lepas tu main tu ni, adik-adik saya ni tawar untuk saya jadi apa, guru sekolah tadika, muallim musbiah. Bila kita tengok itu mana, dua-dua betul kata hebatan. Ini malah firasatul mukmin. Ini Allah kurnia. Antara jalan yang Allah kurnia sebab menjaga pandangan ini, antara pandangan yang kata apa? Man hafiza basaruhu awrathahu Allahu nuran fi basiratihi. Siapa yang menjaga pandangannya, Allah akan mewariskan dalam hatinya cahaya. Baik. Dan akhir sekali Allah sebut, innallaha khabirun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah amat mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini seolah menjadi satu ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa yang kamu buat sebenarnya, Allah amat-amat khabir. Khabir ni amat-amat tahu.
Kekuatan tahu tu memang kuat semua. Al-ilmu qawi, iaitu Allah amat mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Ini ayat yang pertama, ayat 30 daripada surah An-Nur, berkaitan dengan menjaga pandangan. Dalam ayat yang ni Allah sebut dalam surah Ghafir, Allah kata apa? Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Mana Allah mengetahui kha'inatal a'yun, mata-mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Sampai tahap tu Allah tahu. Kemana pandangan yang khianat Allah tahu, hati yang menyembunyikan sesuatu juga Allah tahu. Baik. Kemudian selepas jelas Allah sebut tentang orang lelaki, ayat berikutnya Allah tuju pula kepada orang perempuan. Allah sebut pula tentang orang perempuan. Itu wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Itu antara ayat yang panjang. Ayat tersebut kita akan sentuhlah satu persatu dengan tuntas. Jadi kita tengok sebenarnya berkaitan dengan pandangan juga Allah, Nabi pernah sebut kutiba ala bani Adam hazzuhu minaz zina. Telah ditetapkan, ditulis ke atas anak Adam itu habuannya daripada zina. Adraka dzalika, dia mendapati demikian itu, la mahalah, tak syak lagi. Setiap anggota tu terjadi beranak perbuatan zina. Fazinal aini an-nazar. Zina dua mata itu ialah pandangan. Wazinal lisani an-nutqu. Zina lidah itu ialah bertutur. Wazinal udunaini, zina dua telinga ada al-istima' mendengar. Wazinal yadaini al-batshu, zina dua tangan itulah menyentuh. Wazinal rijlaini al-khuta, zina dua kaki itu adalah melangkah. Wan nafsu tumanni wa tashtahi, jiwa pula dia berangan-angan dan merasa apa? Seronok syahwah. Wal farju yusaddiqu dzalika, maka faraj pun, kemaluan pun dia akan apa? Yusaddiqu dzalika, sama ada dia akan merealisasikan perkara-perkara yang sebelum ini, au kadzibu, ataupun dia tidak merealisasikan. Kemuncak sekali pada faraj. Lebih baik. Cuba kita tengok kepada ayat 30, 31. 30 Allah apa? Suruh Nabi kata kepada orang mukmin lelaki. 31 suruh Nabi sebut benda ini kepada mukmin perempuan. Okay. Kalau kita tengok hukum syarak, hukum tasyri' dalam Al-Quran, selalunya Allah sebut lelaki ya. Maka dalam dia juga terkandung orang perempuan. Itu kaedah dah min babit taghlib. Secara apa? Secara ghalibnya sebut lelaki, perempuan masuk. Contoh apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan ke atas kamu as-siyam, puasa. Bahasa Arab bila kita ngaji kum itu ganti nama kepada orang lelaki. Kalau perempuan kunna, perempuan disebut kunna. Kalau lelaki kum. Tuan kita dengar kan, kasih bapa apa? Assalamualaikunna, waalaikumsalam. Oh, dia pandai nahwu Arab tu. Kan? Dia sebab bagi salam perempuan kan. Contoh apa? Tuan kasih bapa duk korek apa? Tanam di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dia ubah domain kum ni kunna. Dia perempuan. Itu bahasa Arab, penggunaan kum dan kunna. Jadi dalam pensyariatan dalam Al-Quran banyakkan disebut lelaki. Perempuan masuk tak? Perempuan masuk di situ.
So sebut lagi perempuan pun masuk. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu. Kamu itu asalnya merujuk kepada lelaki. Kum, puasa. Perempuan tak wajib kan? Perempuan wajib tak? Wajib. Dalil mana? Ayat itu jugalah. Tak sebut perempuan pun. Tak, sebut lelaki. Perempuan betul sekali. Wa aqimus salah, dirikan. Aqimu, kita ngaji tata bahasa Arab. Aqimu itu fi'il amar, arahan, tapi digunakan untuk perempuan, untuk lelaki. Aqimu, dirikan olehmu tu ialah lelaki sembahyang. Wa atu zakat, itu boleh juga kepada lelaki, tapi perempuan juga termasuk. Kalau bahasa Arab, kalau nak arah kepada perempuan, aqim, aqima, aqimu, aqimi, aqima, aqimna, aqimna. Tapi Allah sebut aqimu, lelaki, tapi masuk juga perempuan. Tu dan Al-Quran sebut kum ke yang merujuk kepada antum, perempuan juga termasuk. Tapi dalam ayat yang kita akan pelajari ini, dia agak ada istimewa. Kalau ikut-ikut dah cukup lah. Sebut lelaki tadi, perempuan juga, perempuan ikut-ikut telah masuk tak? Masuk. Sebab dalam Al-Quran bila sebut kum, arahan merujuk kepada lelaki, perempuan juga masuk. Macam ayat tadi, ulil mu'minin, kata olehmu kepada mukminin, ikut perempuan juga termasuk sekali. Tapi Allah ulang sekali lagi, sebut secara khusus kepada perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin, katakan kepada perempuan-perempuan mukminah, tundukkan pandangan mereka. Yaghdudna itu merujuk kepada perempuan. Min absarihinna, hinna itu kepada perempuan, telah kepada lelaki. Apakah rahsia yang kita tengok sehingga dipisahkan benda tersebut? Antaranya yang pertama, untuk mengukuhkan lagi. Sana dah masuk dah, ulang sini dengan secara apa, secara jelas tu, secara sarih disebut kepada perempuan untuk menguatkan lagi perkara yang diperintahkan. Juga di dalam ayat 31 ini Allah akan sebut beberapa hukum khusus kepada perempuan yang tidak ada kepada lelaki. Jadi ayatnya agak panjang. Pertama, dia berlaku pengulangan arahan berkaitan dengan ghaddul basar dengan hifzul fard. Ulang. Atas sana sebut kepada lelaki, buah ini sebut kepada khusus kepada perempuan, berlaku pengulangan. Dan Allah tambah dengan beberapa hukum yang lain yang khusus kepada perempuan. Antaranya larangan daripada menzahirkan perhiasan. Keduanya berkaitan dengan hijab. Yang ketiganya, jangan melakukan perkara-perkara yang menarik perhatian lelaki untuk memandang kepada mereka. Arahan ini khusus kepada perempuan, disebut dengan jelas di dalam ayat 30-31. Memang panjang, dia ada sebut berapa hukum, 1, 2, 3 atau 4 hukum yang kita akan sentuh secara detail lah dalam pertemuan yang akan datang. Okay, berkaitan dengan permasalahan yang kita akan sebut juga, mungkin masa agak terhad, kita akan sentuh berkaitan hukum aurat. Aurat, ayatnya juga berkaitan dengan hijab, berkaitan dengan aurat. Jadi sana bila sebut tentang aurat, maka ada beberapa pecahan berkaitan dengan aurat. Pertama, aurat lelaki sesama lelaki, apa dia hadnya? Jadi soalan-soalannya, apakah had aurat nisbah kepada lelaki dan perempuan? Jadi ada 4 pecahan lah. Pertama, aurat lelaki dengan lelaki. Ada aurat tak? Tak. Kena tutup juga kan. Bukannya aku sekitar sama geng kan, tak tutup langsung, tak boleh. Dia ada batasan dia. Hak-hak ni ialah batasan dia. Yang keduanya, aurat perempuan bersama dengan perempuan. Perempuan dan perempuan, kita sama-sama je, yang pakai apa boleh gitu. Dia ada batasan dia. Yang ketiganya, aurat lelaki dengan perempuan. Dan yang keempatnya, aurat perempuan bila mana bersama dengan lelaki. Jadi 4 kategori ini insya-Allah kita akan cuba sentuhlah pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.